الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا رب يسر ولا تعسر واتمم بالخير اما بعد. Jadi perkara yang wajib ataupun mesti ada kepada para rasul. Terus perkara wajib kepada rasul ialah A. Benar sidik dalam dakwaan mereka bahawa risalah dan dalam menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Yang dikatakan hakikat benar ialah membetuli buta, membetuli berita yang dibawa sama ada menepati ikat ataupun tidak. Yang pertamanya siddiq. Yang mana siddiq ni maknanya apa dia? Benar. Benar, betul. Yang dimaksudkan di sini, apa yang disampaikan oleh Nabi semuanya benar. Bukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, semua nabi-nabi dan juga semua para rasul. Kerana apa kita kata benar? Menjadi suatu i'tiqad, kewajipan, pegangan. Benar itu kena jadi i'tiqad kita, kena menjadi kepercayaan. Sebab apa kita kata benar? Kerana semua yang disampaikan kepada para rasul itu adalah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsu. Maknanya apa yang dituturkan, apa yang dicakapkan, apa yang disebutkan itu semua melibatkan wahyu. Bila melibatkan wahyu daripada Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala itu menipu? Adakah Allah Ta'ala itu menipu? Lepas orang baca Quran, biasa orang baca apa? Apa maksud sadaqallahul azim? Telah benarlah kata Allah Ta'ala yang maha agung. Zalikal kitabu la raiba fi. Yang demikian itu kitab Al-Quran, tidak ada ragu padanya. Sebab apa tadi? Sebab dia kalamullah, Allah tidak menipu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, daripada Allah. Maka bila kebenaran itu datang daripada Allah, Allah Ta'ala kata, janganlah kamu tergolong, termasuk daripada kalangan orang yang ragu apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi benar. Kerana apa dikatakan benar? Sebab apa yang disampaikan daripada Rasul ini adalah merupakan wahyu. Wahyu itu daripada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menipu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya benar. Yang kedua, B. Amanah, iaitu menjaga anggota yang zahir dan batin daripada terjebak ke dalam perkara haram ataupun makruh. Amanah sungguh Rasulullah ni dan para Nabi. Amanah ni menjaga sesuatu hak, sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat ni selalu kita duk baca ayat Quran kan. Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira, kamu nak bilang, kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, sekali-kali kamu tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira, tak boleh nak bilang. Sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala anggota tubuh badan. Jadi anggota tangan, mata, kaki, semua tu dia amanah sungguh daripada melakukan perkara yang maksiat, dosa. Walaupun perkara itu jatuh kepada makruh, apatah lagi haram. Amanah jaga mata, amanah dia jaga tangan, jaga kaki, pendengaran, supaya tak terjerumus kepada perkara yang maksiat ataupun dosa. Amanah iaitu menjaga anggota zahir dan batin. Batin ni hati lah. Tak ada hati litah benda-benda yang tak elok. Duk niat nak apa dia buat naya ke orang ke, buat zalim ke orang ke, nak memusuhi orang ke, hasad dengki pada orang, tak ada semua tu. Itu melibatkan hati.
Semua anggota-anggota yang Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, semuanya dijaga sebaik mungkin. Semua anggota-anggota tersebut tidak terjatuh, terlibat di dalam perkara maksiat. Okey, terus C. Tabligh, menyampaikan, iaitu menyampaikan apa yang mereka diperintahkan menyampaikan kepada para makhluk. Satu pun tak tertinggal. Baligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad, daripada Tuhan engkau. Tak ada sembunyi sikit pun. Sebab tu kita kata Islam itu adalah merupakan agama yang telah lengkap dan sempurna. Sebab Nabi tak tercicir, tak tertinggal, tak lupa. Ma faratna fil kitabi min syai'. Allah Ta'ala tak tinggal pun sesuatu dalam kitab. Allah Ta'ala tak tinggal. Dan Nabi apa yang disebut dalam kitab semua dia sampaikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Jadi bila atas dasar Nabi tak tercicir, tak tertinggal daripada menyampaikan risalah Islam, ajaran Islam, hukum hakam Islam, maka dah lengkap lah. Dah lengkap. Bila dah lengkap tu, maknanya dah sempurna kan? Bila dah sempurna, dah lengkap, dah okey dah, perlu tak ada tokok tambah dalam urusan agama, dalam perkara agama? Perlu ke tak perlu? Sebab kita kata dah okey tadi, dah sempurna, dah lengkap, Rasulullah tak tercicir, tak tertinggal sikit pun. Yang tu kita sepakat setuju kan? Bila kita setuju, perlu tak kita tambah lagi? Tak cukup lagi, tak okey lagi kot. Rasa apa yang dibuat oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat ni rasa tak okey lagi ni, tak sempurna, kena tokok lagi, kena tambah lagi ni, kena reka lagi. Perlu ataupun tidak? Maka tak perlu jelas Yang ke seterusnya D. Fatwana, iaitu kita dan cerdik. Semua para Nabi, para Rasul ni semuanya cerdik, semuanya bijak. Sebab nak bawa agama Islam ni kena cerdik. Tak cerdik tu ditambah. Sebab dia rasa dia cerdik oleh Nabi. Rasul-rasul, Nabi-Nabi ni semua orang hak lantih, hak cerdik. Daripada kalangan orang cerdik tu, ambil Allah Ta'ala pilih. Innallaha hastafa. Yang Allah Ta'ala ayat-ayat selalu kita baca kan. Innallaha hastafa Adama wa Nuha wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala alamin. Istafa Allah Ta'ala pilih. Daripada kalangan hak cerdik semua tu, dipilih hak paling cerdik. Sebab tu dia tak tambah. Sebab dia ngam-ngam apa yang turunkan oleh Allah Ta'ala. Hak tambah tu memang tak cerdik Sebab dia rasa dia lebih cerdik daripada Nabi. Jadi bila kita rasa Nabi cerdik daripada kita, tak perlu tambah. Kita tak perlu tokok lagi sesuatu yang ada di dalam ajaran Islam. Okey, terus. Perkara mustahil bagi Rasul. Perkara mustahil bagi Rasul ialah melakukan perkara yang bertentangan dengan sifat wajib di atas, iaitu A. Dusta kazib. Yang dikatakan hakikat dusta ialah berbicara dalam bentuk tidak membukuli berita yang disampaikan, sama ada menepati istiqat ataupun tidak. Maknanya bukan berlawanan daripada perkara yang betul yang Allah Ta'ala beritahu. Dia buat mukhalafah pula, buat khilaf pula, bercanggah pula. Allah Ta'ala kata yang ni, dia cerita lagu lain. Allah Ta'ala kata sampai yang ni, lepas tu dia reka kona kot lain. Tak ada. Mesti tepat, dia tidak dusta. Betul apa yang disampaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Okey, terus. Zina, iaitu melakukan sesuatu yang ditegah secara tegahan haram, seperti berzina dan minum arak, atau makruh seperti membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Bukan saja benda haram. Dah tentulah bila ayat Quran kata la taqrabuz zina kan. Allah Ta'ala sebut pula zina, arak, judi ni adalah kerja dosa, kerja syaitan kan. Nabi larang umat dia, larang manusia buat macam tu. Tiba-tiba dia buat, itu mustahil lah. Dia larang orang judi, berzina, buat maksiat, tiba-tiba dia buat, yang tu confirm lah mustahil. Itu melibatkan perkara-perkara yang haram. Dan yang kedua, Nabi tak buat juga sesuatu perkara yang melibatkan makruh. Makruh ni benda yang ditegah, tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh disebut di sini seperti membaca Al-Quran ketika rokok dan sujud. Baca Al-Quran tu cantik tak? Comel tak? Baik ke tak baik baca Al-Quran?
Tapi kalau kita baca ketika rokok, baca surah Al-Baqarah ke, Fatihah ke, baca surah Al-Ikhlas 3 kali menyamai sebuah Quran kan. Kalau kita pasang tang qul huwallah tu ketika rokok atau ketika sujud, boleh tak boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh? Kan benda baik kan? Baca Fatihah ayat Quran, baca surah Al-Ikhlas sebuah Quran boleh pahala. Baca ayat Quran ni baik tak? Apa salahnya? Soalan periksa yang selalu keluar kan, benda baik, apa salahnya kan? Benda baik apa salahnya? Kan bila kita kata benda ni tak okey, benda ni salah, soalan yang akan ditanya oleh orang, apa salahnya? Adakah tidak perkara ni perkara yang baik? Jadi baca Quran ketika rokok ni apa salah? Sedangkan baca Quran bukan baca Taurat, bukan baca Injil, bukan baca kitab Zabur, bukan baca kitab Buddha. Kita baca ayat Quran. Tak mana salah? Tak mana salahnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajida fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab as-salah, sesungguhnya dia kata, ketahuilah aku dilarang untuk membaca akan ayat Quran. Aku ditegah ataupun dilarang membaca ayat Quran. Jadi bila Nabi ditegah dilarang, siapa yang tegah Nabi? Allah. Allah Ta'ala larang Nabi apa? Baca Quran ketika rokok. Sedangkan tadi dah kita sebut dah, baca Allah, Quran, Fatihah, Quran, salah apa? Ini sebagai suatu jawapan kepada orang duk kata, apa salahnya, benda ni kan benda baik. Kita dah ulang banyak kali kan, nak jadi baik ni, nak dapat pahala, nak dikira sesuatu itu sebagai ibadah, ada 3. Pertamanya beriman. Kalau orang kafir dia beribadah tak sah. Ayat Quran sebut kena beriman, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Beriman dulu baru diterima ibadah. Kalau kafir tak sah. Yang keduanya kena ada apa? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu tidak dah diperintahkan melainkan melakukan ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah. 2 ni ada di dalam diri seseorang ketika melakukan ibadah. Adakah diterima oleh ibadah dia terus? Tak. Dia ada satu lagi, apa dia? Mutaba'ah ataupun muwafaqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan, bersesuaian, sejajar dengan apa yang Nabi buat. Asalkan benda ni baik, apa salahnya? Kan niat dia ikhlas. Dia isu ibadah ni bukan tertakluk kepada niat. Ramai orang yang buat salah, niat okey. Dia pergi merompok bank, dapat duit bank, dia nak hantar orang pergi ke Mekah, nak sponsor orang pergi haji, orang susah. Okey tak okey? Niat dia okey tak? Nak hantar orang ke Mekah ni orang susah, ataupun nak hantar Ustaz Amri ke Palestin, dia duit dia tak ada. Dia kata nak beli tiket, nak duduk makan minum sana. Sebab dia jenis makan, orang pergi berjihad. Kita rompok bank bagi duit kat dia. Niat bagus nak hantar dia ke Palestin lawan Israel. Tapi rompok tu okey tak? Rompok tu boleh tak? Tak boleh. Perbuatan itu salah. Ini bukan masalah isu niat. Semua orang ketengahkan niat okey, niat baik, apa salahnya? Tak betul. Dia mesti betul dengan syarak. Betul dengan syarak baru terpakai ikhlas. Kalau ikhlas tanpa bertepatan dengan syarak, amalan tersebut, ibadat tersebut tidak diterima. Jadi aku ditegah baca Quran ketika rokok. Rokok tu apa masalahnya baca Quran? Ayat Quran kalamullah. Dan juga bukan ketika rokok saja Nabi dilarang oleh Allah, bahkan ketika sujud. Sebab apa Nabi tak baca? Sebab Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala tegah, ketika rokok bukan tempat nak baca Quran, ketika sujud bukan tempat kita nak baca Quran, walaupun Quran itu kalamullah. Tapi apa yang perlu kita baca? Fa amma ar-ruku' fa'azimu fihi rabba.
Adapun ketika rokok, kita perlu hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba hayati Quran dan hadis. Kalau tentang Allah disuruh agung, kita dewakan. Kalau tentang Allah, Nabi disuruh hormat. Kalau tentang Nabi disuruh hormat. Sebab Nabi hebat macam mana pun, mulia macam mana pun, dia bukan Allah, tak setara dengan Allah, tak setara dengan Tuhan. Nabi disuruh hormat, bukan kita dewakan, bukan kita agungkan. Bila salah kefahaman itu, mereka nak, ada manusia nak menjadikan Nabi itu sejajar, setara, sekedudukan dengan Tuhan. Mula-mula peringkat permulaannya bila para sahabat memang daripada jahiliah kan. Jadi jahiliah ni kita tahulah perangai orang jahiliah macam-macam hair dia mau buatnya. Tak ada benda yang salah, yang buruk tak dilakukan oleh orang jahiliah. Semua je langgar semua. Bila dah masuk Islam, memperoleh hidayah, petunjuk daripada Allah, belajar, berguru, bertalaki dengan Nabi, Nabi dakwah, asuh, didik mereka daripada sejahat-jahat manusia jadi sebaik-baik manusia. Tu mari ayat Quran, la'allakum tattaqun, ulaika humul muflihun. Ayat-ayat ini menjurus kepada gambaran tentang para sahabat hasil daripada tabiah Nabi. Jadi para sahabat ni terhutang budi sangat dengan Nabi ni. Sampai satu peringkat bukan sahaja hormat, sayang, nak membawa kepada suatu pendewaan. Nak mengagung-agungkan Nabi. Nabi nampak dah pelik ni. Nabi nampak dah pelik dah ni. Setakat dah hormat okey lagi. Lalu Nabi sebut, la tatra'uni kama taradatin nasara 'ala al-masih Isa bin Maryam. Janganlah kamu mendewa-dewakanku, mengagung-agungkanku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa anak kepada Maryam. Dia akan jadi lagu tu lah. Sebab tu istilah kita kena faham. Allah kita dewakan, Allah kita agungkan, Nabi kita hormat, sayang. Nabi bila sebut sayang, kena meletakkan bawah pada Allah Nabi sebab la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang min walidihi, daripada ayahnya, wa waladihi, daripada ayahnya, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Sayang kena sayang sungguh. Daripada kalangan manusia, Nabi kita kena paling sayang. Okey, dia kata rokok disuruh tasbih. Apa tasbih rokok? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu yang hadis-hadis yang sahihnya. Adapun wa bihamdihi itu maka tidak ada di dalam hadis. Begitu juga subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Okey maknanya yang dimaksudkan dengan khianat di sini iaitu melakukan sesuatu yang ditegah secara tegahan haram seperti berzina, minum arak ataupun makruh seperti membaca Quran. Tadi dalam isu baca Quran ni kita nampak benda ni ringan kan? Ayat Quran, apa salahnya kalau dibaca ketika rokok dan ketika sujud? Tapi oleh kerana perkara itu ditegah tidak secocok, tidak tepat bacaan dengan perbuatan. Kerana ayat Quran itu dibaca ketika kita qiyam, bukan ketika rokok dan sujud, kerana tempat dia tidak sesuai. Yang kedua, tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Wudu. Dia ejah ni sikit je, sikit pun tak boleh, bukan kata banyak. Hadis yang terakhir di dalam Kitabul Wudu, babul fadli man bata 'ala al-wudu. Haddatsana Muhammad bin al-Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansurin an Sa'd bin Ubaidah an al-Bara' bin Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dengan sanadnya menyebut daripada Bara' bin Azib, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," bila kamu pergi tempat tidur engkau, fatawadda wudu'aka lis-salah, hendaklah kamu berwuduk sebagaimana wuduk nak sembahyang. Ini dipanggil wuduk di sudut istilah. Satu lagi dipanggil wuduk lugatan. Wuduk di sudut bahasa ni, koma basuh tangan
Kan ada dalam hadis yang Rasulullah kata, sahabat tanya Rasulullah, ana tawaddau min luhumil ghanam. Qala in syi'ta. Ana tawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Perlu tak kami ambil semayang lepas makan daging kambing? Makan daging kambing, Rasulullah kata nak ambil semayang, ambil semayang. Tak nak ambil pun tak apa. Kalau kami makan daging unta, makan daging unta kena ambil semayang. Jadi ambil semayang di sini maknanya sebahagian ulama selain daripada Hambali kita ambil semayang suka, makan daging unta batal semayang. Bijak cicak tak batal semayang. Tapi kalau makan apa dia? Daging unta batal semayang. Jadi maknanya sebahagian ulama ihtimal mentakwilkan hadis itu wuduk di situ luratan. Lepas makan daging unta kan dia berminyak, lebih berminyak daripada binatang-binatang lain. Komo, basuh tangan, pergi semayang. Itu maknanya wuduk juga wuduk luratan. Tapi yang ni wuduk istilahan, wuduk sebagaimana nak semayang. Okey, bila kamu pergi nak tidur, nak pergi ke tempat semayang, berwuduk sebagaimana wuduk nak semayang. Thumma taja' ala shiqqikal ayman. Kamu baring di atas lambung-lambung ni maknanya rusuk yang sebelah kanan. Dulu kita cerita lah apa kelebihan fadilat baring atas rusuk kanan. Summa qul, kemudian kamu kata, kamu berdoa, kata Nabi, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku telah serahkan diriku, wajahku kepada engkau, aku serahkan urusanku kepada engkau. Walja'tu zuhri ilaik, aku letakkan belakang aku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaika, kerana cinta dan takut kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat yang selamat melainkan kepada engkau, wahai Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, aku telah beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan juga kepada nabi engkau yang engkau telah utuskan. Fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah, sekiranya kamu mati malam tu, dah ambil semayang, duduk tempat tidur atas lambung-lambung yang kanan, baca doa ni, kalau kamu mati atas fitrah. Apa maksud mati atas fitrah? Mati dalam keadaan dia bersih, hati dia suci, sebagaimana dia lahir dulu. Dia lahir dulu macam mana? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ni maksudnya nak kepada agama fitrah, agama yang mengiktiraf Allah Ta'ala Tuhan, tanpa mengiktiraf selain daripada Allah Ta'ala itu Tuhan. Allah Ta'ala saja Tuhan dia yang dia iktiraf. Bukan sahaja setelah dia dilahirkan, bahkan di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Jadi kalau dia mati malam tu, hati dia suci. Hati dia berada dalam keadaan fitrah, sebagaimana sifat semula jadi dia dilahirkan, dia mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia terima Islam sebagai agama yang dianuti. Lalu Rasulullah kata, waj'alhunna akhir ma tatakallamu bihi, kamu jadikan ucapan ini ucapan yang terakhir. Selepas doa ni jangan cakap apa dah. Ni kita duk sembang lagi. Perkataan ni tak ada lah, cukup. Habis. Kalau kita kata bab semayang witir, ij'alu awakhira salatikum witra, jadikan semayang terakhir witir. Daripada semayang-semayang yang kita buat tu, semayang malam tutup dengan witir kan. Itu kalau bab semayang. Kalau bab percakapan sebelum tidur, baca doa ni, tak ada percakapan lain. Tak ada doa lain. Doa bismillah 21 kali ke apa, tak ada. Hak ni yang terakhir sekali. Ini doa nak tidur. Ini doa tidur. Selain daripada tu, bismillahirrahmanirrahim kan. Kalau kata nak baca hak 20 bismillah 21 kali tu, bacalah sebelum tu. Tapi orang duk tekankan nak tidur baca bismillah 21 kali. Hak tu Nabi tak ajar. Tapi kau nak baca juga sebagai zikir sebelum tu lah. Penamatnya yang ni, doa ni. Kalau tadi kita sebut dalam Sahih Muslim kan, ini di dalam Sahih Bukhari. Okey. Bara' bin Azib kata, bila Rasulullah hajar, dia hafal. Bila dia hafal, takut tak betul-betul beringat. Jadi dia rujuk balik kepada Rasulullah. Apa yang dia hafal ni betul tak? Qala faradattuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun tanya Nabi balik. Aku ulang balik depan Nabi. Falamma balagtu, maka apabila sampai kepada Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, qultu wa rasulika,
Ya Allah, aku telah beriman dengan kitab yang engkau telah turunkan kepada nabi engkau. Wa rasulika, qala la wa nabiyyika alladhi arsalta. Jangan sebut rasulika, sebut nabiyyika. Aku ajar tadi nabi ke, sebutan nabi ke rasul dalam nabi ajar tadi. Aku sebut wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kenapa kamu tukar wa bi rasulika alladhi arsalta? Nabi dengan rasul kamu tukar apa? Okey. Nabi Muhammad ni rasul. Bila sebut rasul Muhammad, Nabi Muhammad, individu yang sama ke berbeza? Sama. Kenapa tak boleh sebut rasul? Kena sebut nabi. Sedangkan individu yang sama. Rasul yang dimaksudkan di sini, rasul akhir zaman siapa? Rasulullah. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad lah. Individu yang sama tak? Sama. Kenapa tak boleh sebut wa bi rasulikal ladzi arsalta? Sikit punya hair pun Nabi kata suruh betul. Bukan dia ejah banyak, dia tukar banyak, tak ada. Nabi tukar rasul je. Masih individu yang sama. Rasulika, Nabi Muhammad juga. Kalau disebut Nabi, Muhammad juga. Disebut rasul. Antara Nabi dia ejah tukar rasul sahaja. Tak ada dia tambah lagi, tak ada. Bila pergi cek balik dengan Nabi, rojak balik hak Nabi ajar tadi. Nabi ajar Nabi Ika, dia tukar Rasulika. Rasulullah kata, sebut Nabi Ika, aku tak ajar Rasulika. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan jangan ubah. Jangan ubah, jangan pindah. Hak Rasulullah ajar yang tu ngam-ngam. Pasang skru ni kalau tak betul dia tak boleh masuk. Walaupun sikit dia punya hair. Nak dia tak betul kan, tak boleh masuk. Alah sikit lah kita kata, tak boleh masuk. Itu bak skru. Ini agama ni lebih teliti daripada skru lagi. Tak boleh tukar, tak boleh tambah. Lagu mana hak kita nak tambah banyak-banyak? Bak sikit ni pun tak boleh tambah. Hak kita nak tambah banyak-banyak tu macam mana? Lagi tak boleh. Atas alasan, atas hujah, benda baik apa salahnya? Benda baik apa salahnya? Kan ayat Quran. Nampak? Benda ni pun kita tak boleh. Tak boleh nak tambah sikit punya hair je. Lebih-lebih daripada tu tak tahu lagi banyak. Okey, terus. Perlibatan Rasulullah SAW dalam setengah perkara waktu pada setengah masa untuk tujuan perundangan adalah harus. Sebaliknya yang mustahil dilakukan oleh para Nabi ialah yang tidak persetujuan perundangan. Kalau Rasul adalah maksud daripada gerakan dosa kecil dan besar. Dia di atas tujuan perundangan ni sebagai contoh nak bagi tahu hukum. Biasa Rasulullah buat begini. Kadang-kadang dia buat lain daripada kebiasaan. Contohnya selalu banyak contoh. Salah satu contoh yang selalu kita ulang masalah kencing. Kencing Rasulullah biasa duduk kan. Sebab tu Aisyah kata, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wa ma bala illa qu'udan aw julusan. Kalau mana-mana orang cerita kat kamu Rasulullah ni ada kencing berdiri, jangan percaya. Dia tak pernah kencing melainkan duduk. Sebab Aisyah duk tengok perbuatan itu berlaku di rumah. Tapi bila Rasulullah pergi keluar rumah, dia rasa nak kencing, dia pernah kencing berdiri. Faja'a subatata qaumin fabala qa'iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pergi tempat buang sampah yang dimiliki oleh satu kaum, dia kencing berdiri. Di sini nak cerita benda tu kadang-kadang berdasarkan kepada keperluan, boleh kita buat. Contohnya bila sakit, bila uzur, maka boleh diharuskan kencing berdiri. Maknanya makruh ini kalau sekadar dia nak cerita hukum. Baru dibuat khilaf daripada benda biasa. Saja-saja dia nak buat, dia tak akan buat. Kalau benda haram tu memang tak buat lah. Okey, terus. Sebelum diusulkan menjadi Nabi dan juga selepasnya. Sama je. Benda-benda yang ditegah ni sebelum jadi Nabi pun sama, selepas pun sama. Pertama, haram maupun makruh tidak berlaku kepada mereka, baik sengaja maupun lupa sehingga berpindahan maupun tidak.
Maknanya sampai mati lah. Dijaga tu istiqamah menjaga hukum Allah Ta'ala ni sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi, sehingga dia wafat, sehingga meninggal dunia. Menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan supaya disampaikan kepada manusia yang diutuskan kepada mereka. Itu sebahagian daripada perkara yang mustahil bagi para rasul. Ia merupakan sesuatu yang mustahil bagi mereka. Ia tidak berlaku kepada mereka yang mereka baik secara sengaja maupun dalam keadaan lupa. Menurut Al-Qadi, ia para rasul itu mustahil bila berpenyakit kusta dan sopak. Penyakit yang menimpa Nabi Ayub AS bukan penyakit kusta maupun sopak. Di antara Nabi yang Allah Ta'ala uji sakit berat ni, memang disebut sakit berat, tapi tidak termasuk di sini. Qadhi Iyad kata dia seorang Qadhi Iyad, seorang ulama besar di dalam mazhab Maliki. Tidak terlibat kusta ataupun sopak. Walaupun berat ujian yang menimpa Nabi Ayub ni, kalau kita tengok dalam Quran, dia tak pernah berdoa supaya dia disembuhkan penyakit. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kau jadikan aku sakit, tapi kau maha penyayang. Terpulanglah, kau nak teruskan bagi aku sakit ke atau nak sembuh terpulang? Kalau kita 3 hari kena, memang bergelopo, sakit gigi ke apa, ya Allah sakit tak tahan ni. Tak puas mengadu dengan Allah Ta'ala, mengadu kat orang pula. Pantang lintas, orang jumpa orang mengadu masalah dia kat orang kali selesai masalah dia. Tapi Nabi Ayub ni dia mengadu pada Allah Ta'ala, dia kata Rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ni sakit ya Allah, Engkau maha penyayang. Dengan sayang Engkau itu, Engkau nilai tengok, adakah berterusan aku sakit itu lebih baik, ataupun Engkau memberhentikan aku sakit, maknanya kau tarik balik sakit itu, terpulanglah. Bulat tawakal, penyerahan diri kepada Allah, tak ada goyang. Hebat. Itulah Nabi yang Allah Ta'ala ambil yang paling sabar, paling cerdik, paling kental, paling tahan di dalam menerima ujian daripada Allah. Okey, terus. Bodoh mustahil bagi para rasul. Yang ni memang tak adalah kepada semua Nabi dan juga para rasul. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.